Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, minggu lepas kita tak buat kelas. Kita gantikan dengan webinar pada hari Khamis. Saya harap semua masuk kot. Okey, dan tahniah kepada pemenang, 2 orang di kelas ni yang dapat menjawab. Soalan tu saya yang buat. Okey. Okey, kawan-kawan ada juga yang menang. So, minggu ini merupakan minggu yang ke-7. So, kita dah sampai kepada separuh perjalanan semester yang pertama ya, semester kedua awak ni. Semester 1. So, ada lagi 7 minggu sebelum kita habis untuk sesi 1. Okey, dan hari ini kita masuk kepada Microsoft Excel bahagian yang ketiga. Okey, ada lagi 2 bahagian lagi. Excel ni tajuk dia panjang. Okey, dan banyak, tak semua yang saya mampu ajar kat awak. Okey, terlalu banyak. So, saya akan sentuh pada bahagian surface saja. Untuk selebihnya, awak kena sendirilah. Okey, kita mulakan. Okey, Microsoft Excel bahagian ketiga. Okey, hari ini kita nak masuk, boleh nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Boleh nampak tak skrin ni? Tak nampak. Tak nampak apa eh? Tak nampak. Nampak muka Oh, Sir. sekejap. Okey. Sekejap, saya stop dulu. So, sekejap. Saya sekejap, tu masalah sikit. Saya skrin dah senang. Tak nampak lagi. Tak nampak. Okey, sekejap. Tekan sikit. Masalah ni. Share. Tiba-tiba pula. Okey, skrin. Itu dah. Sekejap saya tutup dulu Excel. Jadi kita masuk ke sini. Sekejap saya keluar daripada sini dulu. Tengah connecting. Saya punya team ni ada masalah untuk share. Ya.
Minta maaf saya tadi masuk ni. Ya. Ini juga. Alamak, Okay. Share. Okay, saya dah share keluar tak keluar lagi. Tak nampak lagi tuan. Okay. Okay, nampak? Nampak dah. Alhamdulillah. Okay. Lama juga menunggu ni. Tengah record je. Okay. Kita masuk Microsoft Excel bahagian yang ketiga. Okay. Hari ni saya nak terangkan ada 3 benda lah. Freeze pane, conditional formatting dengan VLOOKUP. Okay, kita masuk yang pertama tentang freeze pane. Freeze pane ialah kita nak tahu kan masuk freeze. Freeze ni macam beku lah. Macam kita kekalkan, kita pegunkan pada bahagian sesuatu dalam sel dalam Excel. Okay. Contohnya kita kekalkan bahagian bahagian row ataupun bahagian kolom, bahagian atas, bahagian tepi. Okay. Kita tengok how to freeze cell in Excel. Whenever you are working with large data set in Excel, jadi kita macam setakat data kecil, setakat katakanlah 40 orang, row and column pun tak banyak, tak ada masalah lah. Tapi in case kalau kita working data yang lebih besar, okay, ada katakan kolom saja adalah 200. Dengan row saja pun dah sampai 300. So kita perlukan satu function dipanggil freeze pane dalam Excel. Okay, supaya macam kita punya bahagian header atas ataupun bahagian tepi, okay, kita boleh tahulah. Kita nak tahu yang data ni milik row yang mana, milik apa function dia. Okay, itu fungsi freeze pane ni. It can be difficult to compare your workbook information. Maknanya bila kita drag kiri ke kanan atau bawah, jadi kita tahu data ni data untuk yang mana. Dia merujuk kepada kolom apa. Itu tujuan freeze pane ni. You may often want to lock certain row. Kadang kita nak lock dia lah, kita kunci, kita nak pegunkan dia, kita nak freezekan dia certain row or column, so that you can view their contents while scrolling to another area. Maksudnya kalau kita scroll ke bawah, kita boleh nampak lagi row bahagian atas tu. Data tu merujuk kepada apa. Maksudnya kalau kita scroll ke bahagian kanan pun kita tahu yang kolom sebelah kiri ini merujuk pada data apa. Excel includes several tools that make it easier to view content from different parts of your workbook simultaneously, such as the ability to freeze pane. Okay, kita boleh freeze bahagian yang tertentu yang kita nak and split your worksheet and a few other features in part of Excel. Okay. Freezing row or column, okay, dengan kita pegunkan, kita bagi dia statickan bahagian row and column, ensure that certain cell remain visible. Maknanya kita nak certain cell yang kita nak tu masih boleh dilihat visible walaupun kita scroll sejauh kiri ataupun scroll ke bawah.
as you scroll through the data. Maknanya kalau data tu terlalu banyak, nanti saya tunjukkan data ni lah. If you want to easily edit two parts of the spreadsheet at once, splitting your panes will make the task much easier. Okay. Okay, how to freeze the top row? Maknanya contoh macam ni lah. Kita follow the following step to lock the top row in Excel. Step 1, create database. Contohnya kita buat satu database. Ada satu seller, sales and profit. Okay, kita ada 3 sahaja kolom kat sini. Row dia banyak. Contoh ada Peter, Albertson, Carol, Zoe semua ni. Katakan ada cuma 10, tak ada masalah lah. Awak boleh nampak. Tapi in case katakan kita ada 400. So apabila kita scroll down ke bawah sekali, katakan 400 namanya Ali, sale dia katakan $35. Kita tak tahu 35 tu rujuk pada apa. So kita scroll, nama yang tajuk atas seller, sales and profit ni dah tak nampak. Okay. Perkataan nama seller, sales and profit ni kita scroll ke bawah dah tak nampak. Cuma ada nama sales dan profit orang lain. So kita tahu yang ni rujuk pada apa. Yang nilai yang pertama ni. Kolom B ni. Kolom C ni rujuk pada apa. Yang kita cuma ABC je. Tapi perkataan seller, sales and profit ni dah scroll up ke atas. Okay. Jadi inilah fungsi kita gunakan freeze top row ni. So yang kedua dia cakap go to view tab and click freeze pane. Dan freeze pane ni berada dalam group view tab. Dan select freeze top row from the drop down. So dalam drop down ni ada 3 menu lah pemilihannya. Okay, bila kita pergi kepada view, bahagian freeze pane ni dia ada 3 freeze panes, freeze top row, freeze first column. Maksudnya kalau yang freeze pane ni kita boleh pilih sel mana kita nak. Kalau top row ni bahagian atas dia akan freeze dia, ataupun bahagian ketiga freeze pane first column ni bahagian kolom pertama kita akan freeze. Okay, saya tunjukkan contoh. Okay, saya start dulu. Contoh macam ni. Okay, kau tengok tak boleh zoom tu. Contoh tu lah, ni data ni banyak. Okay, kalau awak ke kiri, kita akan keluar age, umur, marital status, 1 merujuk pada mungkin berkahwin, 2 bujang ke tidak ada, 3 divorce ke apa kan. Adalah dia punya data tu. Address dia, dia dah 12 apa. Income dia 72, star price semua ni. Contoh banyak sini. Kita ada banyak kolom. Okay, kita banyak kolom. Banyak sampai huruf E sampai EF. Daripada sampai Z, A sampai Z ada berapa? 25 huruf ada 24 Okay. Kemudian tambah lagi. Boleh katakan A sampai Z berapa huruf? Berapa? 24 ke? 24. 25 25 pula. Huruf apa? Okey lah, tak kisah whatever katakan 25, 24. Okay, 25 dan 24. Okay, tambah lagi 26, 27, 28, 29, 30, 31. So ada 31 atau 32 kolom. So bila awak tarik sampai hujung ni, awak dah tak nampak dah yang depan tadi. A, B, C tu benda. Okay, nampak? Okay, tengok sini. Ni data banyak. Okay, katakan kita scroll down ke bawah. Scroll down ke bawah. Yang ni apa benda ni? Nombor kosong ni. Tengok atas J. Dah terpaksa naik atas balik. Oh, wireless. Mungkin kosong ni tidak, 1 tu ya. Apa benda ni? Pergi sini. Ni benda kosong ni. So N. N adalah satu internet. Okay. So ini kegunaan freeze pane kat sini. So dekat mana kita cakap tadi tu? Dia katakan tadi okay, pada bahagian view. Okay, dia pergi bahagian view. Dekat atas sini pada bahagian window. Dalam group window, dalam tab view, dalam group window kita ada bahagian freeze pane.
So kita boleh pilih, okay, tengok sini dia punya penerangan ni bila awak halakan awak punya mouse, dia cakap please in a portion of the sheet to keep it visible while you scroll through the rest of the sheet. Nanti kita scroll ke bawah, tekan kita dah. This is useful to checking out data in other parts of in other part of your sheet without losing your header and label. Okay, contoh kat sini kalau kita tekan ni, dia ada bagi 3 pilihan lah. Freeze pane, okay, freeze top row, freeze first column. So katakan saya terpilih freeze top row. Okay, bila kita tekan top row ni, automatik ada satu line yang tebal sikit antara 1 dan 2 kalau perasan lah. Okay, kalau tengok dekat ni, kalau awak boleh zoom, handphone awak pun boleh zoom awak tarik je handphone awak tu, saya tutup sekali lagi. Okay, awak zoom dekat tu, bila saya tekan freeze top row, automatik macam ada satu line agak tebal sikit lah, warna green. Okay. Jadi sekarang ni macam mana kita guna? Bila kita scroll ke bawah, bahagian header atas tu tak bergerak. Okay, nampak? Saya scroll ke bawah. Awak tengok tepi sini je. Tengok pada bahagian nombor yang tulis 1, tiba-tiba 38. Maknanya row 1 ni dikekalkan. Nampak? Sampai habis lah. Jadi kita tahulah yang saya tulis tadi, oh yang ni refer kepada internet. Okay. Yang ni multiple line ni refer pada 1. So, itu 1. Kalau nak matikan balik, just pergi balik pada freeze pane, tekan unfreeze. Okay. Apa lagi pilihan yang ada? Kita pilih pilihan freeze first column, iaitu pada bahagian umur. Okay. Bila awak pergi ke tepi, kita tekanlah umur 55 ni, kita tengok, tarik je. Okay. Okay, apa lagi? Okay. Satu lagi ialah bila tekan awak klik dekat sini, tekan contoh tekan K flash ni 13.9 ni. Okey, kita nak freeze pane kat sini, freeze pane. Okey, automatik yang dia akan wujudkan satu garisan halus antara macam income dengan K price dengan satu lagi 4.5. So scroll down ke bawah, tekan kekalkan kedua atas. Yang ni kita boleh pilih. Okey, satu top row pada bahagian atas sahaja. Yang kedua bahagian first column sahaja. Yang ketiga ni dipanggil freeze pane, mana kita boleh pilih. Kita pilih kotak-kotak. So sampai sini, tekan contoh kat sini. Saya nak freeze pane kat dia. Okay, so boleh bekerja begini. Buat tolak sini pun. Okay, ini ketika kita nak pilih 5 orang ni, nak tengok apa ke, nak compare dengan data yang lain. So data ni besar lah. Okay, boleh Okay. 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 Excel automatically add a dark grey horizontal line. Macam tadi lah, dia akan wujudkan satu line, wujudkan dekat bahagian mana dia freezekan pada bahagian tersebut. Okay. Okay, how to freeze multiple row. Okay, multiple row macam tadi lah saya tunjukkan, saya klik pada mana-mana bahagian. Okay, in case you want to lock several rows, follow step lah. Select the row or cell that you want freeze. Maknanya kita select macam tadi yang bahagian tengah tadi kan mana-mana. Kemudian saya tulis freeze pane. Maknanya kita boleh settle row. Kita boleh lockkan dia. Okay, ini saya tunjukkan tadi dah. Okay, multiple row pun sama lah tadi. Okay, saya dah tunjuk dah. Okay, kemudian how to freeze the first column. Pun saya dah tunjukkan tadi. Kalau kita pilih bahagian yang ketiga ni lah.
Okay, yang top row bahagian atas, first column pada bahagian yang pertama tadi tu. So dia akan lockkan pada bahagian, kalau macam kita punya table ada row, ada column, so kita boleh lockkan pada bahagian column tersebut. Okay, ini pun dah tunjuk dah. Scroll the right the worksheet. Except immediately add a dark gray vertical line to indicate the first column is frozen. Okay. Multiple column. Okay, ini pun dah saya dah tunjuk dah. Okay, ada tiga tu je, sisi tu je. Okay, sama. Okay, terusnya kita masuk ni latihan 2.4 nanti saya masukkan dekat Kudos atau download. Yang latihan pertama ialah freeze paint tu, kemudian kita buat conditional formatting. Conditional formatting in itself. Conditional formatting is an special features, okay, formatting features of Excel used to find unique and duplicate value. Okay, kita cari unique and duplicate value by formatting the cell. Kita format cell tersebut kepada misal ada macam satu nilai, kita nak formatkan dia supaya apa? This feature is available in various spreadsheet application. Okay, tujuan dia apa? Tujuannya untuk highlight data. Okay, as the name implies, conditional formatting allows the user to format the cell and their data based on some conditions specified by the user. Tujuan dia apa? Using conditional formatting, you can highlight the cell with certain color and it contain the different font. Maknanya data-data kita dalam satu table tu, kalau just raw data biasa, kemungkinan dia tak menarik minat pembaca lah. Bila kita gunakan conditional formatting, daripada nilai tersebut, kita jadikan, katakan ikut warna, ikut nilai dia, semakin besar nilai dia, dia mungkin berwarna lain. Okay, katakan kita set pada merah dengan hijau, merah untuk markah lulus, hijau untuk markah lulus, merah untuk gagal. So dia akan boleh buat untuk awak sebenarnya. Conditional formatting enables various features to the user to make the data more informative and readable. Maknanya awak punya data tu nampak lebih senang untuk dilihat, senang untuk dibaca, senang untuk orang tafsir lah. It also allows you to format the cell and their data which meet the specified criteria. Okay, jadi saya tunjukkan. Okay, apakah features of conditional formatting? Excel enable several features of conditional formatting. Okay, apa dia? Apa yang kita boleh buat dengan conditional formatting ni? Yang pertama, you can highlight the cell with the background color to make the data more valuable. Okay, kita boleh highlightkan cell tersebut dengan color tu. Yang kedua, you can also format the cell content with the specific font. Okay, tapi saya nak tunjukkan sikit contoh lah, warna dengan simbol saja. Okay, font ni boleh explore sendiri. It also allows you to format the cell and their data which meet the specific criteria. Kita boleh setkan, if katakan markah sekian-sekian, warna sekian. If markah sekian, warna pun warna sekian-sekian tertentu. Okay. Excel allows to put condition on data and format the cell based on following condition. Like greater than. Okay. Markah lebih daripada 70, warna dia apa? Markah lebih pada 90, warna dia apa? Kurang, okay, less than. Duplicate value. Kalau duplicate value warna apa? Unique value. Equal. If text containing specific data. Okay, yang kelima, you can set the rule to format the data. Kita boleh setkan rule kita sendiri to format the data and also clear the rule. Clear the rule set by you either from selected cell or the entire sheet earlier. Okay, kita boleh setkan sendiri kita punya takut. Awak punya ni lah, awak nak kehendak macam mana. Saya nak markah sekian warna apa. Okay, conditional formatting enable you to do a number of things like data. Like you can set the icons. Okay, kita selain daripada color,
kita boleh set the icons with the data such as indicators, shape, directional, and etc. Conditional formatting make the data more readable and informative to the reader for the analysis purpose. Okay. Sebab kalau bentuk grafik ni mudah kita nak tengok, mudah kita nak baca, nampak macam lebih tertarik lah berbanding dengan the whole text saja. Conditional formatting make you okay. And the last one, for the analysis purpose of the spreadsheet, conditional formatting is good choice to format the data. Okay, where conditional formatting option available? Dekat mana kita nak cari conditional formatting ni? Okay, it is very easy to find the conditional formatting option in Excel as it present in the first Excel tab. Okay, dalam Excel tab. Okay, cari dalam Home, kemudian bahagian Style, dan kita akan jumpa lah bahagian Conditional Formatting. Under this Conditional Formatting option, you will get several conditions to apply and format the spreadsheet data. Choose wisely and use them according to your need. Okay, sekejap lagi kita tengok dulu macam mana conditional tu. Okay, nanti latihan nanti awak download apa ni SSS 2.4. Okay, yang ni tak payah buat lagi, ni just awak tengok macam mana lah. Okay, kita tengok bahagian kedua ni, sheet 2 conditional formatting. Okay, sekejap jadi saya delete dia. Okay. Asal dia kosong ni, tak ada. Saya buang dulu. Okay. Sekarang ni awak perlu jadikan data awak dalam ni, saya besarkan. Okay, dia nampak Okay, kalau yes, yang biasanya macam contoh macam ni lah, juggler name, number of balls, semua. Dia dalam bentuk macam ni saja. Jadi tak macam tak informatik, tak ke grafik berbanding dengan table di bawah ni. Okay, ni table ni lah. Okay, table bawah ni dia ada skala sini, contohnya number of ball, maknanya di special one ni boleh 4, 5 sampai 8 maksimum. Minimum adalah 2. Jadi macam mana kita nak jadikan dia lebih informatif secara grafik? So kita gunakan conditional formatting. Okay, seperti di bawah ni lah. Okay, dia akan automatic. Dia kira maksimum dia berapa? Maksimum dia 8, minimum dia 2. So dia akan buat satu automatic macam satu graph bar kat sini. Okay, kita besarkan sekejap dulu. Okay, nampak? Dia macam ada satu graph bar yang ada gradient color lah. Antara biru kepada putih. Okay, dia macam biru pekat sampailah ke putih. Okay, contohnya 4 sini mewakili simbol 4 ni, dia skala dia hampir macam separuh lah daripada 8. 8 ni macam full. So automatic dia buat. Macam mana kita nak buat? Nanti kita gunakan conditional formatting. Okay, kita gunakan contoh. Jadi nak buat macam mana? Kita highlightkan table yang kita nak buat conditional formatting. Okay, pergi pada Home tab. Okay, pada bahagian Group Style. Kat mana? Kat sini. Okay, pada sini, conditional formatting. So pilihlah. Okay, sekejap saya tengok dulu apa benda dia tulis sini. Conditional formatting. Easier spot trend and pattern in your data using bars, colors and icon to visually highlight important value. Okay, dia buat macam tu. So pilih apa? Katakan nak sama macam ni, kita pilih. Kat sini ada highlight cell rule. Okay, greater than, less than, boleh buat semua ni. Equal, top bottom rule. So kat sini dia bagi ini saja 3 ni lah yang boleh bagi. Data bar. So data bar ni ada gradient fill. Okay, contoh kat sini adalah pakai gradient fill lah ni. Okay, gradient fill. Okay, yang ni gradient green data, yang ni blue data fill, blue data bar, green dengan red. Kemudian ada yellow, ikutlah warna. Okay, tak kisah pakai apa.
Okay, nak pakai ini warna apa? Light blue. Okay, yang ni blue. Sama dengan tu lah. So, kemudian ada solid. Solid ni warna yang solid lah. Okay, yang tadi tu kita nak, kalau yang ni kita gunakan gradient. Gradient ni ada macam dua warna. Dia macam pertukaran antara dua warna daripada dark kepada light dan sebagainya. Okay. So, kalau kat sini depan dia ada color scale. Okay, color scale nampak tak? Green, yellow, red. Okay, ada color scale. Dan ni kita boleh buat yang kedua dah. Okay. Itu apa kena cari. Okay, ni color scale. Automatic. So, apa dia akan ikut nilai yang ada dalam kotak tersebut. Okay. Dia akan ikut nota color tersebut. Okay. Kemudian kita icon. Okay, tengok macam mana. Okay. Ada icon, kita boleh setting. Seperti lampu isyarat yang ni. Okay. Lampu isyarat. Okay, so ikut daripada yang asal sini disuruh buat dalam data bar ni dalam bentuk gradient. So yang pertama lah. So automatik sama. So bukannya awak buat satu shape dan color dia. So dia akan automatik ikut apa ni dengan apa ni data dalam ni. Kalau saya ubah sini nilai dia bertukar pada katakan 7, automatik dia akan jadi panjang lah. Itu. Nampak? Okay. Ni data jadi panjang. Kalau saya letak 1, automatik dia akan bertukar lah. Jadi pendek. Okay. So, data-data ni akan ikut dia punya bar ni akan refer kepada data yang kita isi. Okay. So, awak tak payah nak lukis apa. Dia akan ikut kat sini. Kalau saya tekan sini kosong. Okay. Tak ada lah. Katakan saya letak 9. Lebih pada 8. Apa jadi? Dia akan jadi nilai yang terbesar sekali lah. Okay. Nilai yang terbesar sekali dalam ni. Jadi dia run lebih pada tu. Okay, nanti try buat. Okay, yang kedua, dia suruh pakai dua color je ni. Ni kat mana cari? Try buat sendiri lah. Data bar, pakai dua color. Color scale lagi. Okay, try buat nanti sedikit. Okay, kita tengok sheet yang ketiga, conditional formatting yang kedua. Okay. Okay, asal dia macam ni awak nampak ni. Misalkan okay, pertama sekali awak kena kira dulu. Okay, asal file macam ni, awak kena kira dahulu percentage, nak kira macam mana. Okay, achieve bagi target ke target bagi achieve. Ini basic calculation lah. So kita tengok sini, okay, nak kira percentage ni ialah sama dengan yang telah dicapai dibahagikan dengan target kita. Kita dapat berapa? 118%. Okay. Dan kita kena kira semualah sampai ke bawah. So, kalau macam ni saja, macam ni lah dia punya data awak. Jadi kurang menarik, kita kena tambah satu conditional formatting supaya data kita lebih dapat menarik. So macam mana nak buat? Okay, jadi saya select pada data yang kita nak gunakan. Zoom Okay, pada conditional formatting, so kita tengok kat sini dia macam pakai lampu isyarat. Okay, hijau, merah dengan kuning. So kita dah masuk dalam icon set. Okay, icon set. Okay, pakai yang ni. Okay, siap. Itu samalah dengan dia ni. So yang paling tinggi data kat sini adalah 134%. Okay, paling rendah 44. Dia kira merah lah. Ketika saya letak 1% lagi. Berapa? Ketika saya tukar 100 ni. Saya tukar dengan calculation. Saya type saja. 100. Boleh tak lagi? Okay, dapat merah lagi. Okay, dapat merah. 5%.
Nak dapat hijau berapa? 90. Baru dapat kuning. 100 kot. Boleh dapat 100 pun masih punya lagi 110. Baru hijau. Okay. So dia akan refer, lampu ni akan refer kepada nilai yang kita letak kat bawah. Okay. Boleh yang ni? Okay. Itu dah habis bahagian formatting. Okay, seterusnya kita masuk pada bahagian basic calculation. Hari ini kita dah belajar basic calculation. Saya dah ajar sigma, okay, ataupun sum tu. Okay, sum kita betul-betul nak kira jumlah keseluruhan, nak campur nak tolak. Okay, jadi sekarang ni saya nak ajar basic calculation menggunakan formula count if dengan count if s. Okay. Okay. Count if. Excel count if function is utilized for counting cells inside the selected range that meet a specific rule or condition. So dia akan count if, dia akan mengira sesuatu nilaian dalam sel berdasarkan kepada rule ataupun berdasarkan kepada condition yang kita setkan. Okay, hari itu saya dah ajar awak 2 minggu lepas tentang penggunaan if. Markah sekian-sekian, kalau dia capai, dia lulus. If sel tu markah dia more than 70, tekan lulus. Ada kan saya buat 5 orang kelas awak, markah dia sekian-sekian. If markah dia below than ni, gagal. Okay, contoh macam tu, saya dah terangkan. So yang ni kita nak masuk count if. Okay, so a second if function is utilized for counting cell inside the selected range that meets a specific rule or condition. For example, we can write a count if equation to discover out how many cells in our worksheet input the number higher than or less than the number we consider. Another common use of the count if in Excel is for counting cells with a particular word or beginning the specific letters. Okay, tu dia punya ni lah. Okay, syntax dia, the syntax for the count if function, dia ni syntax mana, macam mana cara nak menulis tu. Okay, syntax the count if dia, where range, dia kena tahu range dia ialah range the cell that is examined against the given criteria, and criteria ialah apa yang kita setkan, the condition dia, keadaan apa rule yang kita setkan, the condition which need to be examined against each cell in the range. Okay. Contoh macam ni. Example, the count if function following count the number of cells that are higher than or equivalent to 5. Okay. So dekat sini, kalau pasal dia ada count if B2 to B7, maknanya yang pertama lah rujuk pada range kat sini. Range kat sini ialah pada rujuk pada kolom B2 hingga B7. Ada kolom kat sini bermaksud single. So B2 ialah refer kepada item sold. B2 ialah angka 3 sehinggalah angka B7, maknanya kolom pada bahagian 7-8. Maknanya dia akan check data daripada 3, 2, 5, 6, 8, 9 ni ada tak yang lebih daripada 5. So yang dia akan refer pada 5 ni maknanya lebih atau sama dengan 5. Lebih atau sama dengan 5. So bila tengok lebih atau sama dengan 5, kita dapati Mira, Pearl dengan Kria. Yang mana dia punya skor dia lebih daripada 5, iaitu 5, 6 dan 8. 5 sama dengan kalau 5 lebih besar 5, maknanya dia tak kira 5. Tapi lebih besar atau sama dengan 5, so dia akan refer kepada angka 5 itu sendiri. 5, 6, 7 dan 4. So kat sini dalam senarai ada 2, 4, 6 orang ni, ada 3 orang yang lebih markah pada 5. So dia akan keluar sini lah 3 kat sini.
Here ada function count the number of cell which have item sold value lebih daripada 5. Okay. Count if S pula. Okay. Yang tadi count if, ni tambah S. Apa dia? Okay. Simbol yang plural. The Excel count if else function takes is at least one cell range and return the total count if criteria if full. Mana kat sini? Kita tengok syntax dulu. Count if else ni adalah kriteria range. Okay, yang tadi lah dekat bahagian mana ke mana. Kita boleh setkan multiple kriteria kat sini. Okay, multiple kriteria maknanya lebih daripada satu kriteria. Macam tadi kita buat satu je. Tapi kat sini katakan markah dia kita nak daripada 40 sampai 60. Lebih besar atau sama dengan 40 hingga kecil atau kurang daripada 60. Sama dengan 60. Okey, jadi kita nak markah orang tu markah daripada 40, 41, 40 sampai 58, 57, 58, 59, 60. So kat situ ada lebih kriteria. Pertama kriteria adalah lebih besar atau sama dengan 40. Kriteria yang kedua ialah kurang atau sama dengan 60. So, kita tak boleh gunakan count if. Kita gunakan count if as. Kat sini. Okay. Jadi kita tengoklah. Jangan pening kepala. Okay, count if as ni. Contoh macam ni. The following example display the use of count if as function. In this example, we want to count the number of person who fulfill these two criteria. Kalau macam count if tadi hanya satu kriteria saja, tapi kalau count if as ni lebih daripada satu, kita boleh siapkan 2 atau 3 dan sebagainya. So kita macam filter lah, filter dia ada 1, 2, 3 tu kita betul filter lagi. A person should be female. So dalam nama dia akan cari siapakah female, siapakah male. So nama sini lah Carl male, Sima female, Rohan male, semua ni tunjukkan. Dan dia nak cari satu ialah female, yang kedua kita lihat ialah grade should be D, which is between A to C. Maknanya lebih sama, lebih besar atau sama dengan D, maknanya dia perlu nak cari A, B dan juga C. So kat sini lah, C dengan B. So dia akan kira lah berapa orang sebagainya. Okay, example 2. Count the number of candidate who have failed in the exam. So dia nak kira berapakah jumlah calon yang telah gagal dalam exam dan lelaki fail. Kemudian lelaki ada 2 kriteria kat sini. So utilize the discover to sell which end with a male. So kat sini kalau awak tengok dia punya penulisan dia count if as C2 hingga C9. Maknanya daripada C2 sampai C9. Dia akan refer pada sini lah. A, C, F, D, B. Dia akan tengok, baca di sini. Siapa yang dapat F? Fail. Kemudian, nak tengok nama pula. B2 hingga B9. Gender dia. Dia tengok pula B2 daripada male, female, male, male, female semua ni. Yang male sahaja. So, dia akan kira lah. Maknanya kat sini keluar 2 bermaksud ada 2 orang lelaki yang fail. Tapi dia tak nyatakan nama. Dia just count if. Dia tak keluar, kita tak ada belajar satu dia. Ialah siapa dia senaraikan apa kan. Dia just bilangan lelaki yang gagal dalam exam. Okay. Okay. Okay, kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Daripada sini. Okay, basic calculation. Okay, yang ni kita buat dulu. Kita buat dulu, nanti awak buat. Okay, ini basic calculation. Okay, nak macam mana nak kira PB per 60. Macam mana nak buat? Nak kira PB per 60 macam ni. Markah PB per 100 tapi dia nak markah per 60. Macam mana nak buat? Tuan boleh onkan mic, instruct saya macam mana nak buat. Boleh tak?
Macam mana nak dapatkan PB per 60? Jadi selepas ni kita bagi basic calculation tu. Macam mana nak buat ni? Ada siapa yang tahu? Hello? Dengar. Mic saya okey tak? Okey. Okey. So, macam mana sekarang ni? Bantu saya macam mana nak dapatkan markah per 60 untuk PB ni? Macam mana? Tak tahu ke? Siapa yang tak tahu Tak angkat tangan? Siapa yang tak tahu angkat tangan? Orang aja yang tak tahu. Ramai je. Okey. Tak apalah, turun tangan. Penatnya. Okey. Macam mana nak buat? Per 60, markah ni adalah per 100. So, kita nak jadikan dia per 60. Walaupun markah sini ada yang 20. Okey. Okey, per 60. So, kita buat ialah sama dengan okey, buka kurungan sebab kita nak buat pendalaman 68 bagi 100 tutup kurungan darab 60. Okey, sama dengan D14. D14 adalah merujuk kepada kotak sel ini. D14 mana kita nak kira yang ni lah. Bahagi 100. Markah ini adalah semua per 100. Walaupun ada markah perlengan 20 sebagainya, dia adalah per 100. Dan kita darabkan dengan 60. 60 adalah 60%. So tekan enter. So dapatlah. Sebenarnya markah dia adalah 41 per 60. So untuk yang lain-lain tak payahlah awak kira juga. Just tarik saja nilai dia. Okay, so dapatlah nilai dia. So yang dapat 84 adalah markah dia 50. Okay, kalau awak tengok sini, sama je dia punya formula dia, D16. So dia refer kepada sel yang berada di sebelah dia. Sel yang berada di sebelah dia. 28, 49 sampailah ke yang paling rendah tadi 20. Dia sebenarnya dapat 12 saja. 12 per 60. Okay. Okay, itu settle lah bahagian PB. Dia pun awak kena buat sendiri benda ni. Hantar. Kita bagian PA pula. Okay, PA pun sama. Kat kurungan. Sama dengan value. Okay, maka dia 36 bahagi dengan 100. Okay, bagi yang 100. Tutup kurungan. Darabkan dengan 40. Okay, sampai 14. Yang ni tarik ke bawah. Okay. Dan markah ni sebenarnya sama dengan 55. Maknanya 41 campur 14 dapatlah 55. Okay. Jadi pertama tadi 12 campur dengan 12 dapat 24. 37 campur dengan 10. Kenapa dapat ni? 46. Sepertinya 47. Okay. Adalah 3. Okay. Cek balik ni. 56 campur dengan 37 dapat 92. Itu 3 ni. Okay. Tengok bahagian PB tolak PA. Okay, yang ni ambil per 100. Okay. PB berapa? PB ambil bahagian 100 tadi. Ditolakkan dengan PA. PA, silap. Terbalik. Okay, PB per 100. Tolak dengan PA per 100. Dapatlah nilai dia 33. Kita tarik ke bawah. Okay, memang ada negatif lah. Sebab dia punya PB dia kurang daripada PA. Hanya lebih tinggi. Okay, so nak kira average macam mana? Kira lah. Okay, average ni apa? A, V, average. Okay, average number 1 betul ni. Kira lah dia punya markah dia nanti. Dia jumlah markah ni, average ni berapa. Okay, buat sendiri lah yang ni. Buat sendiri. Okay, average. Lepas tu kemudian kita ada max. Saya tunjukkan buat buat belajar ni kan. Max. Max dia berapa. Nilai dia berapa. Okay,
dan satu lagi ni. Okay, saya tunjuk ke atas saja. Okay, kita masuk pada if function. Okay, if function ni dia dah siap dah semuanya ni. Yang kita buat pada minggu lepas tu dah ada dah. Okay, dia sebenarnya dia lock bagi bahagian tertentu ni. So yang awak boleh isi adalah pada bahagian-bahagian terbuka macam ni saja. Okay, yang ni pun sama. Buat per 60. Okay, sama dengan kurungan PB per 168 tadi tu bahagi dengan 100 darabkan dengan 60. So dapat 41. Tarik ke bawah. Jadi PA pun sama. Kita kurungan dulu. Kita kurungan. Yang ni bahagi 100 darab 40%. Dapat 14. PB itulah PA. PB tadi berapa? PB per 100 tadi tolak dengan final. Okay, enter. So yang ni dah bagi. Okay, yang kita nak gunakan saya buat aja tu count if tadi kat sini kat sini. So kalau setakat data dia ada berapa ni? 16 ke 17 orang, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah untuk mengira. Tapi kalau data banyak kita akan gunakan formula. Okay. Yang ni kalau nak kira satu kriteria saja iaitu bawah daripada 2, kita boleh gunakan count if. Kalau data macam ni ada 2 syarat, syarat dia lebih besar daripada 2 atau sama dengan 2 dan kurang daripada 3, so yang ni kena gunakan count if s. Okay. Kita tengok yang ni. So sama dengan count if. Okay, kalau tengok sini sebenarnya ada keluar if. Okay. Dia akan bagi tahu range dengan kriteria. Okay, range kat mana? Range dia ialah daripada data sini. Kita nak tengok pada bahagian pointer kat sini. Okay, 2.33 sehingga 2.33 di bawah ni. Sama ada awak tarik pun boleh. Saya buat inilah. Range dia daripada sel nombor K14 sehingga K29. Ulang sekali dia. Okay, sekarang ni saya nak mengira berapakah jumlah pelajar yang mendapat markah kurang daripada 2 point. Maknanya dia punya CGPA dia, CPA dia kurang daripada 2. So, dan istilah dia gagal lah. Kalau kat sini dapat 2 orang lah. Tapi sekarang kita nak kira automatic. Gunakan formula. So, sama dengan count if. Okay. Count if. Kemudian diminta range. Range maknanya kat mana data tu kita nak kira. So, daripada K14. K14 dari mana? K14 nampak sini. Okay. Data 23 sehinggalah K29. K14 sehingga K29. Okay. Satu. Kemudian kita koma. Okay. Kriteria dia ialah kurang daripada 2. Kurang daripada 2.0. Untuk kurungan dan tekan enter. Salah kira. Okay. Kurang daripada 2. Ya. Oh, ada tanda ni. Okay, tiga orang salah ni kira ni. Sekejap. Oh, salah. Okay, 2 orang. Okay, semula saya buat. Okay, boleh besarkan. Sama dengan count if. Okay, count if. Data daripada mana? K berapa tadi?
K14 hingga K29. K14 sehingga pakai kolon K29, koma. Okay. Kemudian kriteria dia kena tanda buka apa ni, tanda double quote macam ni. Okay, double quote. Apa dia nak? Markah dia kurang daripada 2. Kurang daripada 2.00. Tutup. Dan tutup kurungan, tekan enter. So ada 2 orang kat sini, iaitu kat mana? Bila 2 orang gagal ni. Markah dia kurang daripada ni, mata dia kosong kurang daripada 2. Okay, saya nak jump kepada yang sini. Sebab apa yang ni tak ada condition kan. Ini pun sama, kita gunakan count juga. Kenapa warna biru, kenapa warna merah? Sebab kita siapkan color untuk gagal merah kan. Okay, count if. Okay, count if. Range dia sama juga. K 14 yang tadi. K14 hingga K29, koma, buka ni. Dia lebih atau sama dengan 3.67. Okay, itu cara penulisan dia. Count if K14 hingga K29 maknanya the range kat mana. Kalau bila awak type ni automatik dia macam ada satu highlight kat kawasan ni. Kawasan ni. Nampak ni, punya ada kotak biru ni. Jadi kita nak kira pada bahagian ini sahaja. Okay. Kena mahirkan simbol lebih besar atau sama dengan. Lebih besar sama dengan. Tekan enter. So ada 4 orang yang di mana 3 pointer dia lebih daripada 3.67. So 1, 2, 3. So ada seorang lagi 3.67. Mana wujud seorang lagi ni? Itu lebih lah. Okay. Seterusnya kita tengok dia ada dua condition. Ada 2 condition, kita gunakan count if s. C-O-U-N-T-I-F-S. Okay, count if s. Okay, benda sama juga. Dekat mana dia punya data tu? K14 sehingga K29. Koma. Okay. Dan ada condition yang pertama, iaitu kita nak dia lebih besar atau sama dengan 2. Okay, itu satu. Koma. Dan kita juga nak kira data yang kedua pun sama, kita gunakan K14 hingga K29. Condition kedua adalah dia kurang daripada 3.67. Kurang daripada 3.67. Okay, tutup kurungan. Okay, ini cara penulisan ni. Kat sini kalau count if s ni dia ada 2 kriteria. Satu, markah dia lebih dari pointer dia lebih daripada 2. Satu lagi, pointer dia kurang daripada 3.67 dalam masa yang sama. Kita enter lah. Dapat 10 orang kat sini. Okay. Dan satu lagi ni try buat sendiri. Okay. Buat sendiri. Okay. Ni penulisan dia dah. Saya tunjukkan tadi tu. Count if s. Okay. Katakan saya buang data ni. Buat apa ni? Okay. Nampak dia kira-kira 2. Saya buang ni ya. Saya tunjukkan semula. Okay. Yang pertama sekali, count if s ni maknanya lebih pada satu kriteria. Saya letak range dia ialah K14 sehingga K29, koma. Okay. Apa syarat dia? Kita kena buka double quote lah. Okay. Apa syarat dia? Dia adalah lebih besar atau sama dengan 2. So, lebih besar atau sama dengan 2.00. Dan okay, lebih besar. Okay.
dekat mana lagi kita cari, kita semak sekali lagi dalam tempat yang sama, K14 ke K29. Kita nak tengok dia pointer dia kurang daripada 3.67. Kurang daripada 3.67. Okey, itu kurang. Okey, ini dia punya cara penulisan dah. Dan tekan enter, so dapatlah nilai 10. So yang ni kira sendiri. Jumlah campurkan keseluruhan 1, 2, 3, 4. So ini adalah sama dengan yang ni campur, yang ni campur, yang ni campur, yang ni. Okey. So berapa nilai dia? Okey. Fungsi dua. Ini pasal tak kira habis kan? Kira lah berapa nilai dia. Okey. So kita tahu nilai lulus berapa. Boleh tak boleh ni? Tak boleh, awak kena tengok balik video ni lah. Okey, sampai sini habis. Tengok. Okey, cara. Okey, ini pasal lebih sikit. Okey, seterusnya. Okey, nanti itu adalah contoh latihan 2.4. Ini cover minggu lepas ni lah. Yang tak ada kelas tu, berhenti. So, kita masuk lagi satu fungsi. Dia dipanggil lookup function. Lookup function. Dan saya akan masuk satu dahulu, iaitu VLOOKUP function. Dan ada satu latihan exercise 2.5. Okey, tengok apa benda yang masukkan dengan lookup function ni. VLOOKUP is an advanced Excel function that help extract value from the database. Okay, extract value from the database. VLOOKUP can filter large volume of data to provide the appropriate value based on the given condition. VLOOKUP can be used in two ways: to find an exact match and to find the closest match. Okay, paling dekat exact mana yang tepat, closest ni mana yang menghampiri, yang hampir tepat lah. In this example, it is used to find the exact match. Kita akan gunakan exact match. Mana kita type that value, dia akan keluar value tu. Bukan kita keluar value tu, dia akan bagi beberapa value. Okay, dia akan bagi beberapa value tu maknanya tak tepat lah. So kita akan pakai false punya function. Okay, syntax. Syntax ni apakah bentuk formula dia, arahannya. In its simplest form, the VLOOKUP function says, okay, misalnya dia macam tadi buat tadi kan. Count if tadi tu, yang pertama kita letak apa? Saya koma, kemudian yang kedua letak apa? So ini adalah untuk VLOOKUP ni. VLOOKUP, dah habis dah. Okay, VLOOKUP yang first adalah kita awak nak isi dalam formula ni adalah what you want to look up. Apa yang kita nak cari. Yang kedua, where you want to look for it. Dekat mana pula benda tu berada. Apa yang kita nak cari. Kemudian apa yang kat mana pula benda tu berada. Yang ketiga, the column number in the range contain the number value tu. Dekat kolom nombor berapa. Terus pakai kita V pakai vertical, H for horizontal. Okay, so kita tengok vertical dalam bentuk kolom lah. Kalau horizontal dalam bentuk row. So kita tengok number kolom. Kemudian last kali kita nak type sama ada dia pakai true or false. Kalau true, dia pakai apa sini, maknanya anggaran saja. Kalau false ni, exactly that value yang kita nak cari. Exactly. Okay, kita tengok contoh. Okay, ini adalah latihan 2.5 yang perlu buat nanti. Okay. Ini ada satu invoice. Nanti awak tulis nama company awak, alamat. Okay, ini tulis apa-apa. Logo pun nak tukar-tukar lah. So yang lain dia akan macam ni. Okay. Macam mana fungsi VLOOKUP ni? Okay, kita ada sini ada satu tab, satu sheet ni ada 3 tab, 3 sheet bawah dia, iaitu automated invoice, client, product.
Dalam klien ni ada client number, dia punya nombor ahli lah. Kemudian nama, street, city, ship address city. Ini alamat dia, ini alamat penghantaran dia. Jadi kadang macam awak beli Shopee, awak beli terdaftar nama awak tapi awak nak hantar dia kemungkinan tempat lain. Okay, so ini ada dua lah. Satu ni alamat dia, ini adalah ship address. Berbeza Dan ada satu tab lagi dipanggil produk. Produk sini ada produk number 101 sampai 104, description dan price. Okay. So kita tengok pertama dulu automated ni macam mana VLOOKUP berfungsi. Contoh kat sini. Product number. Okay, product number. Product number ni tengok sini kat produk sama ada nombor 1001 hinggalah 1004. 1, 2, 3, 4. So kalau awak type 10001, okay, awak tekan enter, akan keluar automatic bahagian description, ada komputer, ada price, okay, quantity ni boleh tukar, tekan 2, automatic keluar sini 2000. Okay, quantity ni ikut awak lah. Okay, macam mana itu dah fungsi VLOOKUP. Kita tengok macam mana bila kita tekan 101 ni, description ni bertukar menjadi komputer, price ni telah dinyatakan dalam unit harga komputer tersebut. Kalau klik dekat bahagian komputer ni, kalau awak tengok kat atas ni, okay, dekat bahagian formula, abaikan yang bahagian pertama. If is blank, A, tak payah. Kita tengok sini, kataan VLOOKUP ni. Okay. Kalau boleh nampak lah, saya nak copy dulu. Copy. Saya tunjukkan dekat word lah. Saya share screen lah senang. Saya share screen. Okay. Saya tunjukkan tadi tu. Bila saya type satu nombor kat sini, automatic description akan keluar apa yang kita type tadi lah. Saya tu apa 101 refer pada komputer. Dekat mana dia refer? Dia refer pada bahagian produk kat sini. Okay. Automatic tekan 101, dia akan keluar description komputer dan harga dan price dia. Okay. Apa yang ada saya setting dekat bahagian sini, kalau awak tengok pada bahagian formula ni, saya besarkan, dia jadi macam ni. Okay. Saya type ini. Sama dengan VLOOKUP A15. A15 refer pada apa? Refer apa yang kita cari. Okay. Kat mana A15 ni? A15 ni adalah di sini. Maknanya bila kita VLOOKUP, bila kita key in, nampak A15, kita key in satu nombor kat sini, apa yang keluar dekat sini adalah tempat kita key in produk dia. Dekat mana produk NR? Produk NR dia refer kepada satu tab kat bawah ni, produk kat sini. Produk NR. Okay, kita type keluar sini. Kemudian dia kata nombor 2. Mana refer pada kolom nombor 2. Sebab tu kalau kita tekan 101 keluar pada komputer, maknanya dia refer pada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom komputer. Dan yang ketiga panggil false. False ni adalah kita nak accept. Bila kita type 1001, cari nilai tu. Tak ada. Kalau ada lah. Kalau awak letak true, awak letak ni dia akan bagi macam-macam lah. So kita akan type false kat sini. Okay, cuba tengok yang bahagian kotak yang kedua. Okay. Bahagian price ni. Okay, saya copy bahagian ni, price ni. Okay, ini pada bahagian pertama kan. Bahagian kedua pula. A15 refer pada apa kotak mana yang kita key in. Kotak ini kita key in. Okay. Kemudian
keluar pada produk pun sama, dia akan keluar pada table produk. Table produk mana? Table yang ni lah, produk ni. Kita klik select dulu, dia akan keluar je. Okay. Kemudian refer kepada 3, kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga. Iaitu pada bahagian harga. Kolom pertama produk, kolom kedua description, kolom ketiga adalah price. So, refer kepada kolom yang ketiga dan false lah. Okay. Okay, untuk yang ni dah ada buat dah awal dah. Jangan risaulah benda ni. Okay. Saya type 1002, automatic keyboard keluar. 1003, keluar mouse. 1004, keluar printer. 1005, tak ada. Okay, sebab kita mati kat situ. Kalau ulang balik 1001, keluar balik komputer 1002 dan sebagainya. Okay, bilangan ni. Okay, ini tak apa, benda dah siap, ini boleh rujuk, nanti tekan sebagai contoh. Tapi cuma kat sini dia tulis sini if is blank ni, ni tak payahlah. Okay, kita itu tak payah. Saya nak tu awak ajar pakai bahagian VLOOKUP saja. Untuk kat mana? Untuk dekat sini. Shift dengan issue ni. Okay, macam mana nak buat? Macam mana nak buat ialah bila saya klik pada bahagian client number, saya key in satu client number, key pada tab bahagian client 501, 502, 503, 504, dia akan paparkan secara automatik keluar nama dan alamat pembeli tersebut. Itu yang saya nak. Bila saya key in satu nombor kat sini. Okay. Macam mana nak buat? Okay, saya tunjukkan contoh satu bahagian isu. Sheet nanti awak buat sendiri. Okay, pergi bahagian sini. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP apa? Yang pertama sekali kalau awak tengok sini dia cakap kita check lookup value. Value kat mana? Pada bahagian client number. Bila kita key in satu nombor, dia akan refer pada sini. Oh, sorry. Pada bahagian, sorry, saya again. Okay, bahagian sini. Okay, E6. E6 ialah apabila kita masukkan input nombor kat situ, so dia akan tengok. Okay, untuk kedua, table array. Comma. Table array ialah pada bahagian client. Okay. Table array ialah awak select pada semua sini. Kita nak cari nilai-nilai dia. Select semua tak apa. Okay. Comma. Yang ketiga dia nak column index number. Yang first ialah kita nak letak nama dahulu. Letak nama ialah nama berada pada kolom yang keberapa. Silakan tolong jawab. Nama pada bahagian kolom keberapa? Kolom nama berapa? Nampak tak? Boleh zoom. Nama pada kolom keberapa? Kedua. P3. Kedua. So, kolom tak payah sebut dia punya tu. Tekan nombor 2 saja. Itu kolom. Okay. Itu number kolom. Kemudian yang ketiga, dia tanya true or false. True equals to net, maknanya yang menghampiri. Kita tak nak pakai true, kita pakai false. So type false. Type ataupun awak double klik pada false ni. Okay. Dan tutup kurungan. Dan enter. Okay, nampak tak NA ni? Sebab apa NA? Sebab kita tak key in apa-apa lagi. Kalau tekan blank. Internet sangkut pelak lagi. Okay, relax, sabar. Internet sangkut, sabar tu. So, contoh saya klik kat sini, saya type nombor berapa? Client 501 hingga 504. 504. Keluar nama Susan Miller. Nampak sini automatik. Okay, Susan Miller. Saya sendiri. Okay. 501 keluar Caroline Martin. 503 keluar nama Amy Decker. Nampak tak jelas tak?
Okay, sebab apa saya dah buat VLOOKUP kat sini. 501 keluar Caroline Martin. Okay, itu baru satu. Itu baru nama. Kita tengok bahagian alamat pula. Okay, bahagian alamat yang kedua. Okay, sama saja. Tekan sama dengan VLOOKUP. Okay, lookup value apa? Value benda yang sama kat sini lah. Iaitu pada bahagian E6. Input yang kita masukkan. Comma. Table array. Bagi pada bahagian client. Select pada table ni. Keseluruhan, letak keseluruhan tak apa. Kemudian, comma. Saya tulis pada bahagian atas ni. Pada bahagian formula tu. Okay. Dia nak index number. Okay, so alamat yang pertama ialah alamat pada bahagian street dan city lah. Itu bahagian alamat dia, iaitu kolom yang ketiga. Comma, kemudian tekan pada files. Tutup kurungan, enter. Kita nampak terus keluar 2007 Excel root. Dan termasuklah yang ketiga. Okay, benda yang sama, VLOOKUP. Lookup dia, lookup pada E6, table value pergi pada tadi, select buat benda yang sama sekali lagi. Okay, kemudian comma lagi, kolom yang keempat, comma lagi, pergi pada bahagian false dan tutup kurungan, enter. So, kalau saya tekan sini 504, so keluar lengkap alamat Susan Miller yang berada pada Excel Street, Chicago. Chicago, betul tak? Siapa tadi? Susan Miller. Susan Miller berada kat Excel Street, Chicago, Illinois. Okay. 501 iaitu Caroline Martin, stay dekat Excel Road dekat Los Angeles, California. Okay, betul So yang ni buat sendiri. Yang pertama benda yang sama macam Caroline Martin ni, dia ship tu pada dia juga. Saya copy saja yang ni kat sini. Tak boleh kena type semula. Okay, semula. Okay, awak type balik benda yang sama, ship alamat untuk shipping iaitu alamat dia dekat sini, ship address. Berbeza lah, tak sama dengan alamat dia. Okay, saya buat satu. Apa kata kalau saya tekan nombor lebih daripada tu, 550, 552, so tak keluar lah sebenarnya nama tu. Dan nama ni awak boleh tambah sendiri. Tapi bila awak tambah, okay, maknanya pada bahagian table array tu kena tambah lah. Okay, awak boleh tambah 505 Azizul, boleh tambah, tetapi masa kita nak table array tu mana kena select balik, kena buat semula balik dia punya nama tadi. Okay, 2016. Okay, word dah tambah straight. Jadi kepala batas. Okay. Okay, cukup dah. Tapi saya kena ubah dia balik dia punya table array dia. Okay, yang ni nama ubah balik lah. Table array dia. Okay. Yang lagi nama tadi kan, nama maknanya kolom yang kedua, nama nafas. So 505, so nama Azizul kat sini. So alamat saya kena buat balik lah, dia punya pelayan detail ni, tukar dia punya alamat. Okay. Okay, Wall Street. Yang ketiga pun sama, kena tukar balik. Seperti array tadi, dia refer pada yang biasa. Okay, kita tukar.
Okay, nampak? Saya boleh tambah nombor sendiri. Okay. So, nombor 1502, 503, 504, 505. Okay, masalah. Okay, dah siap tu. Latihan seterusnya yang sikit lah. Katakan ini tambahlah. Ikut awak lah. 2 tambah 1. Lagi keyboard. Okay. Mana nak bagi tegak ni. Seterusnya apa yang perlu buat ialah macam mana nak kira total. Okay. Lihat awak buat. Tambahkan semua ni. Total. Gunakan yang saya pernah ajar gitu. Waktu sum dan sebagainya. Okay. Kemudian diskaun 10%. Subtotal less discount maknanya berapakah jumlah selepas diskaun. Tolak dekat persen. Dah taruh berapa. Kemudian ada tax. Total tax berapa kali 6%, shipping handling dan saya nak tengok berapakah bilang balance due dia. Okay. Cuba buat benda ni. Pertama buatlah tukar nama company awak. Nak logo ni boleh, logo lain tak apa. Janji ada function bila kita tukar nama ni, keluar nama yang sama dengan nama yang lain lah. Okay, boleh ikut Boleh tuan. Okay, kalau tak boleh tengok balik video ni. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, panjang video ni. Okay, exercise. Saya ada 2 sini. Exercise 2.4 free spin dengan conditional format basic calculation. Ada tadilah buat if, count if dengan count if f. Tadi nak kira julat markah tadi tu. Dan exercise 2.5 itu VLOOKUP function. Okay, itu saja. Kalau tak ada apa-apa lagi. Okay. Kita jumpa lagi pada minggu depan, minggu ke-8. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekejap saya nak ambil attendance dulu dengan keluarga dulu. Okay. Saya ada attendance. Ada seorang tak datang sini. Saya attendance. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you sir. Cik. Tuan, Terima kasih. boleh. Terima kasih tuan.